Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Oke saudara-saudara, isunya masih lagi tentang polemik penggunaan kalimah Allah. Tetapi dalam video ini, seperti biasa, saya tidak akan membahas seperti perbahasan di konten-konten yang lain. Saya tidak akan melihat dari skop perundangan atau syariah, karena saya yakin hal ini sudah dibahas berulang kali di banyak situs-situs yang lainnya. Tetapi saya mau melihat ataupun mengupas dari segi kenapa pihak yang berkenaan, ya, dalam hal ini pihak yang berkenaan masuk adalah pihak Kerajaan Perpaduan, mau menarik balik kes ini di mahkamah, dan apakah implikasinya terhadap situasi politik negara. Itu yang mau saya bahas. Okey. Kita sedia maklum, pemimpin-pemimpin yang menarik balik kes ini di mahkamah, mereka sendiri adalah beragama Islam. Sepatutnya mereka sebagai umat Islam mempertahankan kesucian kalimah Allah. Tetapi mereka sanggup atau tergamak tidak melakukan hal ini kerana laba atau keuntungan yang mereka dapat di dunia tentang hal ini adalah sangat besar untuk mereka lepaskan. Apakah labanya itu, saudara? Apakah keuntungan yang mereka bakal perolehi? Yaitu mereka bakal menguatkan cengkaman kekuasaan mereka. Mereka boleh mempertahankan kekuasaan politik mereka. Bagaimana caranya? Saya akan bahas melalui dua perkara pokok. Yang pertama sekali secara teori. Kita tahu saudara-saudara, kalau mereka menggunakan bahan kempen, hal isu kalimah ini sebagai bahan kempen, akan sangat berkesan di bahagian-bahagian Borneo, di Sabah dan Sarawak. Ya, kalau mereka berkempen tentang isu-isu semasa, saya rasa Kerajaan Perpaduan harus kita akui mereka telah gagal total, ya, dalam segenap aspek, ekonomi, sosial, sukan, malah apa saja, semuanya mereka gagal. Jadi satu-satunya cara adalah dengan mereka menggunakan kaedah yang sedikit kontroversi seperti ini. Yang kedua, yang ini paling penting saudara-saudara, ini yang sangat-sangat penting yang kita perhatikan, yaitu dari segi praktikal. Kenapa penggunaan kalimah Allah ini boleh kita anggap sebagai satu senjata yang sangat ampuh untuk memenangkan mereka pada PRU ke-16 kelak. Okey. Kedudukan kerusi parlimen di negara kita ada 222 kerusi. 57 daripada kerusi ini ada di Sabah dan Sarawak. 31 di Sarawak, 25 di Sabah dan 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi total 57. Kalau kita tolak 222, tolak 57, maksudnya ada 165 lagi kerusi yang ada di Semenanjung. Kalau kita perhatikan, kerusi pembangkang yang ada, 75 kerusi yang diperolehi oleh Perikatan Nasional, Bersatu, PAS dan Gerakan kosong, ya, tidak dapat kerusi. 75 daripada kerusi berkenaan, 73 daripadanya diperolehi di Semenanjung. Hanya 2 yang diperolehi di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. 1 di Sabah iaitu Datuk Ronald Kian di Beluran dan 1 lagi dimenangi di Labuan. Jadi cuma ada 2. Jadi nampak saudara-saudara, kalau kita tolak 165 saja kerusi yang tersisa di Semenanjung. Jadi di sinilah kalau misalnya keputusan masih seperti PRU ke-15, tidak ada orang yang menggapai majoriti muda, maka 75 campur 84, bezanya sudah tinggal 9. Okey, 9 ini pun karena ada bantuan kerusi daripada Sarawak dan Sabah. Okey, jadi saudara-saudara, 165, kalaulah kita katakan PN menggunakan segala sentimen yang ada untuk menguatkan kedudukan mereka di Semenanjung, maksimum yang mereka boleh dapat pun adalah 110 ataupun 105. Masih tidak cukup untuk menggenapkan kerusi 112. Kenapa terjadi seperti itu? Kerana mereka telah membuang sebahagian besar 57 kerusi yang ada di Sabah dan Sarawak. Hal ini terbukti saudara-saudara. Sewaktu Barisan Nasional berada di puncak kekuasaan mereka dulu, mereka menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai fixed deposit bagi kerusi-kerusi mereka. Sebab itu, PAS, keadilan pada ketika itu, Semangat 46 atau apa saja parti yang melawan mereka boleh say bye-bye kerana Barisan Nasional secara psikologi telah menerapkan bahawa mereka akan menang kerana sudah ada lebih daripada 30 kerusi pada ketika itu di Sabah dan Sarawak. Jadi bayangkan saudara-saudara, 57 kerusi di Sabah dan Sarawak memang tidak semua adalah kerusi-kerusi yang diduduki oleh masyarakat Bumi Putera bukan Islam dan Cina. Tetapi kebanyakan kerusi-kerusi di Sabah dan Sarawak tidak mempunyai komposisi yang 90%.
ke atas untuk banyak kerusi. Paling tinggi pun di Sempurna. Di Sempurna, kerusi bilangan pengundi Islam lebih 90%. Yang lain-lain kebanyakannya 80% ke bawah. Banyak yang 50-50. Jadi 50-50 ini saudara-saudara, kalau kerajaan perpaduan menggunakan sentimen penggunaan kalimat Allah di kalangan yang bukan Islam di Sabah dan Sarawak ini dengan berkesan, maka saya rasa buta-buta pun 34 kerusi mereka sudah boleh perolehi. Ya, campur dengan kerusi-kerusi campuran, saya rasa tidak keterlaluan kalau sekali lagi mereka akan dengan cemerlang memenangi 51 kerusi. Jadi tinggal 6 sajalah yang boleh kena telan oleh Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional, sekuat mana pun mereka di Semenanjung, katalah mereka dapat 100 kerusi, campur 6 kerusi di Sabah dan Sarawak, masih tidak mencukupi untuk mereka membentuk kerajaan. Jadi inilah saya rasa, ini pendapat pribadi saya saudara-saudara, inilah saya rasa kenapa Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, mau menggunakan isu ini dengan sebijak-bijaknya. Ya, tidak kisahlah mereka menjajah nama raja-raja kononnya sudah bersetuju, ataupun hal ini cuma terpakai di Sabah dan Sarawak. Tetapi kunci utamanya adalah, kalau saudara-saudara boleh berfikir, adalah untuk memenangi sebanyak mungkin kerusi-kerusi yang ada di Sabah dan Sarawak. Kalau kita tengok saudara-saudara, contoh, kerusi Putatan, P173 Putatan dulu dimenangi oleh Parti Keadilan Rakyat pada Piraju yang ke-14. Tetapi pada Piraju ke-15, calon Barisan Nasional telah menang. Hal ini akan dengan mudah dapat ditawan semula kerusi ini kalau semua pengundi bukan Islam yang ada di kerusi Putatan secara kompak akan menyokong Pakatan Harapan. Dan kita tahu di Sabah dan Sarawak, soal isu agama ini di kalangan umat Islam pun tidak terlalu orang bilang tidak terlalu sensitif. Jadi boleh jadi ajakan dari rakan-rakan mereka ini akan membolehkan mereka juga ikut mengundi Pakatan Harapan. Kita tengok di kerusi Sepanggar baru ini, P171 Sepanggar, bagaimana calon Pakatan Harapan menang dengan bergaya. Apabila semua pengundi di DUN Inanam mengundi beliau, walaupun beliau seorang calon beragama Islam, yaitu Mustafa Sakhmud. Nampak? Jadi oke saudara-saudara, kalau kita kaji sekali lagi, tidak ada lagi gunanya PAN berkempen di peringkat Semenanjung saja, karena di Sabah Sarawak mereka lugai-lugai sudah kehilangan banyak sekali kerusi-kerusi prospek. Dan ditambah lagi dengan GRS yang dulunya sebagian daripada Parti Bersatu pun sudah tidak menjadi sebagian dari komposisi mereka lagi. Jadi inilah tujuan utama kerajaan perpaduan sanggup untuk mengenakan kononnya keizinan bersyarat di Sabah dan Sarawak sahaja untuk penggunaan kalimat Allah, kerana mereka yakin isu ini akan memberikan mereka jumlah undi yang banyak menjelang PRU ke-16 nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.